dengan sesi Ustazah. Kita buka majlis dulu dengan umur kita Al-Fatihah. So, InsyaAllah sebelum kita pergi ke sesi Ustazah, saya nak perkenalkan sikitlah diri saya kan. Mungkin jarang nampak di sesi ni sebab saya pun kadang muncul kadang tak sebabkan kesibukan dan selalu clash of jadual. So nama saya Nurul Nasuha binti Muhammad Mukhtar. Bonda-bonda boleh panggil saya Suha je. Saya sekarang berumur 27 tahun dan sekarang saya menetap di Penang lah, tapi rumah saya dekat Baling Kedah. Sekarang saya bekerja sebagai home tutor lah, cikgu tuition. Mak saya kat dalam ni nama dia Cik Piah. Cik Piah ada ke dalam ni? Cik Piah bagi salam sikit Cik Piah. Itu ada. So sebelum tu saya nak share sikit lah kan daripada kita tadabbur sikit. Sikit je tak kita ambil masa lama. Surah Al-Ahzab ayat ke-35. Saya hari ni tak boleh nak baca jadi saya bacakan translation dia je kan. Dengan nama Allah yang lagi pemurah lagi maha penyayang. Dengarkan semua. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar dalam perbuatan dan perkataannya, laki-laki dan perempuan yang beribadat, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang menyebut nama Allah, maka Allah menjadikan untuk mereka itu ampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 35. Dan sepanjang kita go through sesi Quranic Circle ni kan, kita tahu tujuan hidup manusia kita ni adalah untuk mengabadikan diri kepada Allah kan. Dan cara untuk kita nak abadikan diri kita kepada Allah ni, kita tidak bolehlah kan mengikut sangkaan dan perasaan kita sendiri kan. Tapi kena mengikut syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah ni adalah satu cara hidup yang lengkap kan dan memang menyeluruh. Dan kalau kita go through tadi, Al-Ahzab tadi, katanya wanita dan laki-laki ni dia sama je dari segi kemanusiaannya kan. Tapi kedua-kedua kita ni ada hak dan peranan masing-masing dalam menjalankan tugas kita untuk beribadah kepada Allah kan. Dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah ni juga telah menetapkan kita ni wanita di satu kedudukan yang sebenar. Yang kita kena tahu satu hakikat yang dalam Al-Quran ni, kita ni dalam Al-Quran Allah telah menggariskan yang kita ni ada peranan yang tersendiri sebagai wanita tu kan. Jadi kita go through likot-likot ni kan, kita go through semua tafsir-tafsir surah ni adalah supaya kita tahu, supaya kita ni dibentuklah diri kita kan, supaya berperanan seperti apa yang diajarkan Rasulullah melalui Al-Quran kan. Sebab kita nak tahu lah kan apa sebenarnya peranan wanita ni sebagai ibu, sebagai isteri yang Al-Quran telah maktubkan kan. Sebab kita tak naklah membuat tugasan ataupun beribadah kepada Allah tu mengikut sangkaan kita sendiri, mengikut cara kita sendiri kan. Tapi kita nak mengikut cara yang digariskan oleh Rasulullah tu sendiri. Sebab kita nak amal kita ni diredai Allah kan. Kalau amal kita tu salah, tak mengikut apa yang Al-Quran dah guidekan, maka kita takut amal kita tu sia-sia kan. Jadi pentinglah untuk kita ni mendidik diri kita dengan Al-Quran supaya kita lebih tahu kan apa peranan kita wanita sebenarnya. Yang sebenarnya kita ni berperanan, wanita ni berperanan sangat penting lah bagi membentuk rumah tu sendiri kan. Kita rasa macam kerja wanita ni just macam jaga anak kan, jadi isteri, tapi sebenarnya kita ni sama penting, peranan kita sama macam lelaki kan. Sebab perempuan dengan lelaki ni kalau betul lah ditarbiah mengikut Al-Quran tu, maka kita boleh berperanan seperti apa yang Al-Quran dah gariskan. So jadi kalau bunda-bunda dah tengok poster yang saya ada post dalam grup tu kan,
kita akan go through tafsir surah At-Tahrim, yang dalam surah ni kita akan lebih tahu lagi dan kita akan lebih faham lagi apa sebenarnya peranan kita sebagai wanita kan, dan sebenarnya apa step-step dan apa yang kita patut fahami untuk kita macam mana bertanggungjawab dalam masa yang sama kita beribadah kepada Allah, tapi kita juga bertanggungjawab untuk membina ummah tu sendiri kan. Sebabnya pembentukan ummah tu dia start daripada rumah kan. Daripada rumah tu adalah peranan wanita tu sangat penting lah kan, sebab kita yang mengetuai urusan rumah tu sendiri kan. Kalau saya belum lagi lah, nanti dia preparation untuk kepada saya lah masa akan datang nanti kan. So tanpa kita melengahkan masa, saya pass kepada Ustazah lah ya. Tafadhal Ustazah. Okey, jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Taala kerana pada petang ni kita masih lagi diberi kesempatan untuk sama-sama duduk bertafakur kan ataupun tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Taala, dan insya-Allah pada petang ni saya pilih surah At-Tahrim. Walaupun surah ni kita pernah lalui pada awal kan, first session kan. Betul salah. Pada mula-mula sekali kita jumpa, kita dah ambil sedikit kan sedutan kisah daripada surah At-Tahrim, iaitu ayat akhir tu, ayat 2-3 terakhir kan, yang kisah isteri Nabi Lut dan juga isteri Nabi, dua perempuan yang dijamin masuk syurga dan dua perempuan yang masuk neraka kan, yang Allah cerita tu kan. Okey. Tapi hari ini kita insya-Allah kita akan mula daripada awal kisah sebab kisah dalam surah At-Tahrim ni adalah antara isu-isu yang berkaitan dengan rumah tangga kan. Jadi sebab kita ni semua suri-suri rumah, suri-suri rumah lah kan. InsyaAllah lebih kepada untuk sebab kisah dalam surah At-Tahrim ni dia lebih kepada untuk memperbaiki kan, untuk memperbaiki jiwa-jiwa, ataupun kita kata untuk mentarbiah lah, memperbaiki ataupun untuk mentarbiah ataupun untuk mendidik perempuan-perempuan kan. Jadi sebenarnya dalam surah dan surah At-Tahrim ini dalam juzuk yang ke-20, yang ke-28 kan. Juzuk yang ke-28, kalau daripada bawah tu juzuk 30 juzuk Amma, lepas tu juzuk yang 29 Tabarakallazi kan, Al-Mulk, kemudian juzuk yang ke-28. Hebat kita ni. Satu surah satu juzuk. Okey, itu Al-Mulk. Jadi hari ni pakai ni Tapi ni di akhir kita ambil akhir kan. Kita ambil awal, kita ambil akhir juzuk yang ke-28 iaitu surah At-Tahrim. Jadi dalam juzuk yang ke-28 ni dia banyak surah-surah yang berkaitan dengan perempuan lah. Antara surah At-Tahrim ni, kemudian surah At-Talaq, surah At-Taghabun, lepas tu surah Al-Mujadilah kan. Okey, Al-Mujadilah ataupun Mujadalah. Jadi cantiklah kalau kita diberi peluang untuk belajar surah-surah ni kan. Sebab surah-surah ni dia banyak mengajar kita. Bukan sekadar baca, tapi pengajaran yang dapat kita ambil daripada surah-surah ni. Okey, alhamdulillah. Saya share ni. Okey. Kita baca sikitlah surah ni. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim.
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأ هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi insya-Allah sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kenapa kita kita mengambil surah ni, surah At-Tahrim ni. Pertamanya surah At-Tahrim dia berkait dengan berkait dengan rumah tangga Rasulullah yang mana sebagaimana yang kita tahu, walaupun kita bukan nak mencari, bukanlah kita kata kita nak mempelajari ataupun kita nak mencari gali surah ni, nak mencari kita kata apa, keburukan kan, keburukan rumah tangga Rasulullah, tak kan. Okey, sebelum kita masuk, kenapa dalam surah ni, nak tanya dululah. Okey, kita nak tanya dulu. Mana tutup dulu, tutup share dulu. Kita nak bersembang dulu. Kenapa dalam surah At-Tahrim ni dia menceritakan, rasanya mungkin dah tahu kan secara ringkas kisah At-Tahrim ni. Yang sebelum ni kita pernah tu kan, maknanya kita pernah beritahu dah clue sebelum kita cerita pasal pasal kisah isteri Nabi tu, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Lut dengan Nabi Nuh, Nabi Lut dengan Nabi Nuh, dan juga kisah Asyah kan, Firaun kan, isteri Firaun, dan juga kisah Maryam kan. Jadi sebelum kita cerita tu, kita pernah cerita secara ringkas sebab turun surah At-Tahrim ni kan, yang kisah madu tu kan, kisah madu dan juga kisah hamba tu kan, Maryam. Okey, jadi sekarang ni nak tanya, kenapa sebelum kita cerita ni, sebelum kita pergi ke slide lah, nanti pergi ke slide dah nampak dah. Okey, nak tanya dulu, siapa boleh bagi bagi reason lah ataupun alasan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan benda-benda ni. Kan kita kata benda ni macam memaparkan keburukan kan, ataupun aib rumah tangga Rasulullah kan. Ya tak? Ni cerita pasal aib kan? Cerita pasal aib. Mana benda ni benda rumah tangga Rasulullah. Sepatutnya kalau kita lah kan, kita sebagai kalau kita sebagai seorang Muslim kan, kita kan tak disuruh, maknanya kena jaga kalau hal-hal kita kata yang berkaitan dengan rumah tangga, benda-benda yang antara suami isteri ni, buat apa nak cerita kat orang kan. Kan tu macam seolah-olah membuka pekung di dada kan. Assalamualaikum. Ni kena ingatkan siapa-siapa yang baru masuk sila mute.
Kan sebelum ni kan, maknanya kalau kita kursus ke, kursus rumah tangga kan, kalau nak kahwin apa, kita ni dipesan supaya benda-benda yang berkait dengan apa ni, admin boleh mute kan kalau ada orang terbuka, admin boleh mute kan. Kalau kita nak kahwin biasa masa kursus tu dah dipesan kan, maknanya benda-benda yang kita kata membuka aib rumah tangga tak sepatutnya di-share dengan orang kan. Tak kira lah share dengan orang tu, cerita dekat public ke, cerita di Instagram ke, apa-apalah kat mana-mana kan. Benda tu benda aib, mesti kena simpan kan. Simpan, lipat molek-molek kan. Jangan nak cerita kat orang, benda tu aib. Tapi kenapa kita baca dalam Quran ni banyak dicerita, banyak tempat kan dicerita tentang perkara-perkara yang boleh kita rasa macam aib lah kan. Maknanya benda yang dalam rumah tangga Rasulullah, tapi maknanya benda tu diceritakan dalam Quran. Kenapa? Ibu-ibu lah nak tanya ni, ibu-ibu ada tahu tak? Ataupun nak share sikit lah. Cik Piah ke? Cik Piah saja kena. Cik Piah ada gajing je. Pengajaran. Okey, pengajaran. Lagi? Okey. Terima kasih. Pengajaran. Satu pengajaran. Kenapa aib Rasulullah ni dicerita? Macam contoh dalam surah ni. Lagi. Kat mana lagi aib ni antara ni daripada kisah ni, kat mana lagi? Kalau ni lah yang pernah tahu untuk dijadikan panduan, panduan pengajaran lagi. Kenapa jadi panduan tu? Kadang-kadang nak jadikan hukum. Hukum? Okey. Lagi? Su nak cakap. Lagi? Siapa lagi nak cakap? Hello. Siapa nak bagi ni? Tak ada dah? Tak ada dah. Okey, tak apa. Jadikan contoh saja. Contoh. Lagi? Ada lagi? Penyelesaian apabila berlaku benda yang sama. Okay. Pernah dengar tak yang rasa macam sebelum ni kita pernah ceritakan yang Quran bergerak dengan Quran yang dibaca. Kitabun maftuh dengan kitabun makruh. Yang dibaca dan juga yang bergerak. Pernah tak? Ada pernah tak saya cerita dalam grup ni? Tak ingatlah Ustazah. Ingat. Tak ada Ustazah. Ya tak ada. Tak apa. Rasanya tak ada pun. Al-Quran bergerak. Okey. Tak apa. Hari ni kita cerita. Okey, semulalah. Okey, alhamdulillah. Kita masuk slide kita. Mana slide kita? Okey. Jadi kat sini kenapa kita hari ni kita cuba untuk mempelajari tentang rumah tangga Rasulullah. Bukan nak cerita tentang rumah tangga Rasulullah, maknanya paparan antara isu lah yang berlaku dalam rumah tangga Rasulullah, sebab salah satunya adalah kerana Rasulullah tu adalah merupakan qudwah kan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah kan. Man kana yarjullaha wal yaumil akhir. Barang siapa bagi siapa yang mengharapkan Allah dan juga hari akhirat kan. Itu ada dalam apa? Quran ke hadis tu? Rasa tak kena pula kepala ni. Ayat Quran ke hadis tu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun.
Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Tak tahu juga. Quran. Ustazah, rasa Quran. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, yang pertama tengok kat sini Yang pertama dia kata risalah Islam ni adalah kenapa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran kan? Al-Quran ni kita cerita pasal Al-Quran ni. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran? Jadi Al-Quran ni adalah merupakan risalah Al-Quran tu adalah risalah Islam. Bila kita kata Islam tu macam mana kita nak praktikkan Islam? Jadi nak praktikkan Islam perlu kepada manhaj. Jadi manhaj itulah risalah ni. Yang kita kata dalam Quran tu dia kata risalah akhir kan. Jadi risalah Islam ni kita nak Islam yang memandu, bukan Islam yang dipandu. Okey? Faham tak maksud Islam dipandu? Faham Ustazah. Macam mana yang dikatakan Islam dipandu? Maksudnya Islam memandu dan Islam dipandu. Sekarang ni kita nak risalah yang memandu kita, Islam yang memandu kita, bukan Islam yang dipandu. Faham tak? Pening kejap. Kalau Islam dipandu ataupun Islam yang ditonggang. Boleh jadi tak betul lah kalau Islam dipandu. Kita buat hukum sendiri lah Ustazah. Buat hukum sendiri, lepas tu ikut benda tukar ikut yang apa ni? Ikut Islam tu yang mengikut dia kan, ikut selera dia macam mana kan. Jadi terseleweng lah kat situ kan. Tapi kita nak Islam yang memandu kita kan. Maknanya jangan menggunakan tu, jangan menggunakan ataupun memperkotak-katikkan Islam tu kan. Jadi tu yang kita kata ini yang banyak salah lah kan kalau Islam yang dipandu tu. Sebab orang memandu Islam, bukan Islam tu memandu dia. Memanglah betul Islam tu tak akan kita kata tak akan berlaku dengan sendirilah, maknanya tak akan dimanfaatkan dengan sendiri kecuali manusia yang akan tu kan. Tapi maknanya jangan kita menggunakan agama tu untuk kepentingan diri kan. Jadi takut salah lah kat situ kan. Jadi kat sini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala supaya Islam tu akan menjadi manhaj yang kekal kan. Maknanya maksud manhaj ni, maknanya kalau kita belajar dekat sekolah, kita perlu kepada satu sistem kan, kita kata syllabus kan. Ya ke tak? Ada syllabus, maknanya cikgu nak mengajar mesti ada syllabus, ada garis pandu kan, pengajaran, garis pandu untuk dia mengajar, dia ada syllabus dia. Jadi maknanya dalam kehidupan kita ni pun Allah telah menurunkan Al-Quran kan. Al-Quran tu sebagai kita kata manhaj ataupun garis pandu untuk kita hidup di atas muka bumi ni. Kita tak boleh nak hidup ikut kehendak kita. Macam kita kata dalam kalau kita hidup ikut kehendak kita, jadilah seperti dalam yang dikatakan undang-undang hutan kan. Undang-undang rimba. Okey? Kalau tak ada manhaj, kalau tak ada sistem, kita akan hidup seperti undang-undang rimba. Tahu undang-undang rimba? Undang-undang rimba ni orang yang kuat tu lah dia yang berkuasa. Macam singa kan? Kalau dalam hutan tu siapa yang paling kuat? Singa. Singa lah kan? Dialah jadi raja rimba kan? Sebab dia kuat. Walaupun kita kata gajah tu besar. Gajah pun dia tak tahu dia yang paling besar kan. Sebab mata dia kecil kan. Dia tak nampak pun badan dia besar. Mata dia kat depan, dia tak nampak badan dia besar. Jadi sebab tu maknanya dia tak tahu pun yang sebenarnya dia yang kuat kan. Dia yang boleh ni, tapi nak kata disebabkan singa tu jadi dia yang dapat title Raja Rimba kan. Tu kita kata undang-undang ghabah. Jadi kalau seandainya manusia ni ikut nafsu dia, jadi macam itulah kalau tak ada sistem kan. Kita kata tak ada sistem, tak ada garis pandu yang boleh digunakan untuk mengendalikan kehidupan dia kan. Jadi sebab itulah maknanya kat sini Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam
Allah turunkan sistem tu kan untuk memandu dia. Sebagaimana yang kita tahulah kan sebelum ni kan. Maksudnya sebelum Islam datang, sebelum ni pun dah ada kitab-kitab kan. Yang 4 tu. Kitab kita ada 4 ke 5. Kitab daripada Samawi, kitab langit. Ada 4 ke 5. Sebelum Quran ada berapa? 4. Ada 4 termasuk Al-Quran kan? Ya. Okay. Jadi sebelum Al-Quran ni dah ada pun kitab-kitab lain. Dan selain daripada kitab ada suhuf kan. Dulu kita pernah belajar kan ada suhuf. Maknanya dia tak bentuk kitab, dia bentuk helaian sahaja. Jadi nak kata semua tu adalah merupakan manhaj kan. Maknanya umat-umat yang terdahulu pun sebelum Islam datang pun dah ada. Jadi panjang pula cerita saya ni. Maknanya sebelum tu pun dah ada apa kita kata manhaj tu ataupun kita kata sistem yang Allah turunkan supaya manusia ni dapat berjalan dengan betul lah. Maknanya ada panduan kan. Jadi kehidupan orang beriman mengikut undang-undang alam. Jadi maknanya selaras lah. Maknanya kalau manusia ikut perintah Allah, ikut manhaj yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, maknanya dia tak akan berlaku lah pertembungan dengan alam kan. Okay. Jadi kemudian dia kata Islam juga memandu kehidupan, menjamin keamanan dalam semua medan. Untuk tujuan itu seorang susuk manusia telah dipilih oleh Allah SWT menampilkan semua ciri yang sepatutnya ada sebagai terjemahan apa yang ada dalam Quran. Saya ni kalau baca Melayu tak berapa nak ni lah sikit. Jadi kat sini kan. Dia kata ni Allah telah mentakdirkan semua ni. Jadi untuk tujuan tu supaya yang kita kata Islam Islam yang memandu kehidupan manusia ni. Jadi Allah Subhanahu Taala telah memilih seorang rasul ikhtiar memilih seorang rasul insanan. Maknanya Allah pilih sebab nak bimbing manusia kan. Maknanya Allah nak manusia ni yang dibimbing. Manusia ni yang mengikut aturan dia. Jadi dia kena pilih manusia juga. Dia tak boleh pilih malaikat kan. Kan ada kan sebelum ni kan. Kenapa tak lantik malaikat sebagai rasul kan? Jadi maknanya kenapa Allah tak turunkan rasul tu malaikat? Nanti dia kata nanti alasan pula kan. Tu malaikat kan. Jadi sebab itulah kat sini kenapa Allah SWT pilih rasul tu pun daripada manusia? Sebab apa? Sebab nanti pada manusia tu dah dikata akan menampilkan ciri-ciri yang sepatutnya ada pada manusia tu kan. Maknanya tak ada alasan lah manusia kata tu kan manusia juga kan. Nabi pun manusia kan. Nabi pun bergaduh juga dengan isteri dia. Nanti kalau malaikat tak kahwin kan. Tak? Ya ke tak? Betul. Kalau Allah pilih malaikat dia tak kahwin. Mana ada kahwin. Jadi macam mana nak bagi contoh kan. Yang kata tadi contoh kan. Macam mana nak contoh kepada manusia yang kita kata yang boleh kita boleh nak ikut dia kan. Yang kita kata dia malaikat ni kita kata rasul ni menterjemahkan apa yang ada dalam Quran tu untuk kita ikuti. Sebab kita baca Quran kita tak nampak kan. Kalau tak ada model kan. Maknanya Quran ni just kita kata kita boleh baca dan kita boleh faham. Tapi macam mana nak cernakan dia ataupun macam mana kita nak praktikkan dia ataupun macam mana kita nak membumikan dia, praktikal di atas muka bumi kan. Ataupun nak realitikan dia menjadi sesuatu yang bergerak kan. Jadi dengan berlakunya pada peribadi Rasulullah ataupun dalam rumah tangga Rasulullah, tak kira dah sama ada isteri dia ke anak dia ke kan, maka lepas tu lah baru kita boleh ikut. Benda tu maknanya dah berlaku maknanya berlaku ada pada dia, pada jasad dia semua dalam kehidupan dia. Dia kata terjemah sahihah, maknanya benda tu berlaku dalam kehidupan Rasulullah SAW. Okay. Jadi cara praktikal untuk membumikan dalam kehidupan ni kita tak kira sama ada kehidupan tu kehidupan umum ataupun khusus. Ni yang kita katakan. Maknanya pada diri Rasulullah ni kita kata tak ada benda pun yang dia ada macam dia ni Nabi, mesti ada special kita katakan. Maknanya ada special yang ada pada Nabi tak berlaku pada orang lain. Memang ada kan. Tapi sepatutnya yang special tu kita kata tak payahlah nak pamerkan kepada orang kan.
Tak kan. Okey. Maknanya tak ada kalau kita tu apa benda. Honeymoon ke apa benda ke? Benda yang special kalau kita dalam kehidupan kita lah, kehidupan rumah tangga. Maknanya benda-benda yang kita kata yang special ni maksudnya benda-benda yang sensitif lah kita katakan. Yang sensitif yang tak sepatutnya kita paparkan kepada orang lain kan. Jadi tu yang khusus. Kalau yang umum tu yang dia dengan orang lain lah. Okay? Jadi kat sini dia kata dalam kehidupan Rasulullah dia kata semua terbuka. Okay? Semua terbuka maksudnya orang boleh tengok. Okay? Terbuka untuk tatapan ummah dia kata. Dapat dilihat cara membumikan di alam realiti kan. Maknanya macam mana Rasulullah handle benda tu. Kemudian dia kata tiada yang tersembunyi. Sebab apa dia kata tak tersembunyi? Semuanya semua sudut dipaparkan dalam Al-Quran. Okey, dipaparkan apa yang kebiasaan manusia hatta dia kata titik lemah manusia. Okey, kita tengok sini. Dia kata kitaban maftuhan. Dalam tafsir dia kata macam mana yang dikatakan paparan terbuka tu, iaitu kalau Quran tu adalah kita kata kitab yang kita makruah kan. Makruah betul maknanya kitab yang dibaca, qiraah kan. Qiraah iqra tu semua tu. Tu Quran tu kita baca. Tapi kitaban maftuhan ni macam mana nak dapat kitaban maftuhan? Diterjemahkan maksudnya diterjemahkan dalam kehidupan Rasulullah. Maknanya dia dalam Quran juga maknanya cerita tu macam contoh ni kan. Ni surah yang kita baca ni surah Tahrim kan. Quran juga, okey. Dia Quran juga, dia kitaban makruah juga, kita baca juga dia. Tapi maknanya yang menjelaskan lagi cerita dia, kita tengok sirah lah, sirah Nabi kan. Sirah Nabi, jadi kat situ maftuhah, maknanya cerita tu lebih detail lah, nak cerita tentang apa kan, bila ulama yang datang kemudian ni, dia mentafsirkan ayat tu, dia rujuk kepada sahabat kan. Rujuk kepada sahabat maknanya cek hadis Nabi kan. Maknanya rujuk kepada sahabat. Jadi sahabat pun menakalkan kan. Sahabat tu memindahkan jadi hadis kan. Jadi hadis tu menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran tu. Jadi barulah maknanya bila kita baca Quran, kita baca hadis, baru kita jelas. Maknanya maknanya benda tu menambahkan lagi kefahaman kita. Okay? Jadi kat sini dia kata ni maksud kitaban maftuhan tu. Maksudnya kita boleh lihat maftuh tu kita terbuka tu maksudnya kita boleh lihat dengan mata kita. Tapi kita tak bolehlah nak melihat dengan mata kita sebab benda tu berlaku dulu kan. Tapi nak katanya kita boleh gambarkan benda tu. Maknanya dan boleh ambil contoh kat situ macam mana kan. Jadi dia kata sebab apa? Dia kata kehidupan rumah tangga Rasulullah tu kitaban maftuhan untuk umat dia dan juga untuk manusia keseluruhannya. Maknanya umat-umat yang seterusnya lah. Kita boleh baca dan kita boleh tatbik. Dia kata tarafihi tatbiqat waqi'ah. Maknanya orang tak bolehlah kata itu idea sangat kan. Tapi ni bukan idea ni. Ni memang praktikal kan. Maknanya benda yang berlaku kan. Dia kata tidak ada yang tersembunyi. Yang tadi kita dah jelaskan tadi. Tidak ada benda pun yang tersembunyi. Bahkan dibentangkan semua benda dalam Quran. Kemudian hatta dia kata sehinggalah titik-titik lemah Nabi kan. Maknanya titik-titik lemah ni lah Nabi kan. Orang lelaki bila berhadapan dengan isteri macam mana kan. Okey, nanti kita akan baca sikit kisah dia. Okey. Kenapa semua ini didedahkan? Ini yang soalan saya tadi tanya kan. Saya tanya awal-awal tadi, kenapa semua ini diceritakan? Kita kata benda ni benda aib kan. Kenapa semua ini didedahkan? Kerana ini dia diutuskan. Okey. Sebab Nabi ni untuk apa? Kenapa dilantik Nabi? Tadi ada cerita kan. Kenapa dilantik Nabi? Jadi dia kata kenapa tidak dirahsiakan? Dan untuk apa semua ni? Jadi kerana inilah Nabi diciptakan kan. Kerana inilah Nabi diciptakan dan kerana ini juga baginda SAW diutuskan. Okey. Yang tadi kan yang kita kata dipilih daripada manusia kan. Dipilih daripada manusia biasa sebab untuk kita nampak susuk-susuk tu bergerak kan. Supaya kita dapat contoh daripada dia. Jadi kemudian maknanya benda tu berlaku. Maknanya benda tu berlaku dulu.
dan kita tak nampak. Kita hanya terima Quran sahaja kan. Kita baca Quran, baca surah At-Tahrim kan. Kita tak tahu benda cerita kan. Tapi bila kita baca tafsir dia, kita tadabbur dia, barulah maknanya ada diceritakan tentang kisah ni lah kan. Jadi nak kata benda ni dikata dijaga kemudian dijaga oleh sahabat. Dijaga oleh sahabat, apa dijaga oleh sahabat? Maknanya apa-apa yang hadis nak cerita maknanya kalau Quran tu memang terpelihara dah. Tapi dijaga oleh sahabat tu maknanya macam contoh asbabun nuzul kan, maknanya sebab-sebab turun turun ayat ni. Ayat ni turun kerana peristiwa apa kan. Jadi benda tu yang jadi hadis tu. Hadis tu yang dijaga oleh sahabat kemudian dipindahkan kan, maknanya dikumpulkan oleh Bukhari kan, Muslim, lagi semualah imam-imam yang meriwayatkan hadis tu. Jadi dikata dijaga oleh sahabat dan kemudian dinakalkan kepada kita dengan detailnya kan. Maknanya dinakalkan tu maksudnya dipindahkan. Maknanya boleh sampai kepada kita kan. Sekarang ni kita dapat hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, apa lagi? Sunan Abu Daud. Banyaklah, bilanglah nanti kan. Jadi nak kata semua hadis-hadis tu macam mana boleh sampai kat kita? Sebab sahabat jaga kan. Dia pergi jumpa talaki dengan orang ni, orang ni, sampailah dapat satu cerita ni kan. Maknanya nak persahihkan kisah ni, kisah yang berlaku ni kan. Sebab dalam Quran dia tak cerita kan. Dalam Quran, dalam surah At-Tahrim ni tak cerita pun peristiwa ni berlaku siapa kan. Nanti kita bacakan, maknanya kita tak cerita pun siapa yang berlaku dua orang isteri yang ada komplot tu. Tak ada nama dia tak cerita pun nama Aisyah, nama Hafsah, dia tak cerita. Jadi yang tahu cerita tu Nabi dah wafat tu, barulah ada sahabat pergi tanya orang yang paling dekat kan. Pergi tanya orang paling dekat, lepas tu baru dah tahu rupanya kisah ni gini kan. Tu dia jadikan hadis kan, dinakalkan. Okey. Jadi mana? Dia kata dinakalkan dengan detailnya dari sekecil-kecil benda sehinggalah sebesar-besar benda. Apa yang dirakamkan oleh Al-Quran tentang kehidupan Nabi SAW kekal selamanya. Okay? Kekal lah, maknanya sampai sekarang pun kita masih lagi baca kisah tu. Okay? Ni. Okay, sama dah. Maknanya benda ni saya dah cerita dah. Kemudian paparan kehidupan rumah tangga Rasulullah. Okey. Jadi kat sini dikata surah ini dia membentangkan safhah. Safhah tu maknanya kita boleh tengoklah lembaran kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Apa-apa yang berlaku kan sebagai manusia lah, sebagai manusia biasa dia kata. Di antara sebahagian isteri dia dan sebahagian lain. Jadi semua-semua ni dikata kita nampaklah sebab dia ada jamaah isteri dia, ada kelompok isteri dia dan dia ada jamaah muslimah kan. Maknanya sebab dia ketua jamaah muslimah pada masa tu kan. Sebab masa tu kan kita tahu kan Islam baru nak bangkit masa tu kan. Jadi apa-apa yang berlaku dalam rumah tangga dia akan efek kepada contoh kita kata ketua negara lah kan, ketua negara. Kalau dia ada masalah dengan dalam rumah tangga dia, dengan bini dia ke apa ke kan, efek dia akan efek lah kerja-kerja dia kan. Jadi sukul, tak boleh nak fikir, terganggu dan sebagainya kan. Jadi Nabi pun macam tu lah sebab dia ketua jamaah ni, ketua jamaah muslimah pada masa tu. Jadi bila berlaku masalah rumah tangga dia akan efek kepada dan tindak tanduk dia lah kan. Jadi sebab tu maknanya berlakunya lepas daripada tu kan berlaku dia boykot kan. Nabi boykot isteri-isteri dia tu. Lama dia tak nak jumpa orang kan. Dia beruzlah selama berapa? 40 hari. Nanti kita baca, okey. Jadi kemudian adalah datangnya taujih ataupun maknanya Allah teguran lah kan, teguran secara umum kepada ummah dia, kepada umat dia terhadap apa yang telah berlaku di dalam rumah tangga Rasulullah SAW dan di antara isteri-isterinya. Jadi semua ni dikata berlaku peristiwa yang diisyaratkan dari surah ni dikata laisa muhaddadan, maknanya
dia tak bataskan lah. Maknanya dia tak ada cerita detail dalam Quran ni kan tentang apa yang berlaku tu. Cuma dia kata kita boleh rujuk, dia kata. Lakin dirujuk kita boleh rujuk riwayat-riwayat yang yang jelas lah, yang takkid, yang kuat. Benda ni berlaku, maknanya apa yang kuat, dia kata, maknanya surah Tahrim ni yang jelas dia kata dia berlaku selepas daripada perkahwinan Rasulullah SAW dengan isteri dia Zainab binti Jahsy. Okey. Jadi ni antara isteri-isteri lah, antara isteri-isteri Nabi SAW selepas daripada kewafatan Khadijah radhiyallahu anha kan. Ada berapa orang isteri Nabi? Ya, ada tulis dekat sini. Berapa orang? 11. 11. Okey. 11 termasuk Khadijah termasuk Khadijah binti Khuwailid. Jadi bila Khadijah meninggal tu ada 10 orang lah. Okay. 10 orang tu tak termasuk ni dia tak termasuk Maryah, Maryah Qibtiyah. Ni isteri, okey. Yang 10 orang ni isteri. Isteri selepas daripada kewafatan Khadijah. Maknanya sebelum Khadijah meninggal tu maknanya Nabi SAW tak kahwin lagi lah kan. Jadi nak ni ke? Nak baca ke sikit-sikit dia punya ni? Nak tanya dulu, nanti panjang. Ke nak tahu nama je ataupun nak tahu sebab-sebab macam kenapa dia kahwin dengan orang ni, kenapa dia kahwin? Boleh Ustazah. Okey. Jadi kita kena tengok Arab lah sikit. Okay. Tak apa lambat habis kan? Okey. Kalau ada kalau boleh buka yang Melayu ada je dalam internet tu. Yang Melayu Zilal yang Melayu dia ada cerita. Dalam mukadimah dia diceritakan maknanya benda ni berlaku selepas daripada dia kahwin dengan Zainab binti Jahsy. Maknanya tahu Zainab binti Jahsy ni siapa? Zainab binti Jahsy ni bekas menantu angkat dia. Si Zaid, salah. Bekas isteri Zaid. Selepas daripada kan dia terus kahwin kan. Lepas daripada Zaid cerai, terus diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, akad dia direct dengan Allah. Allah angkat direct kan. Maknanya sebab dia tak berlaku apa-apa kan. Perkahwinan dia dengan Zaid tu tak berlaku apa-apa hubungan kan. Jadi sebab tu Allah kata zawwajnaka dalam ayat tu kan. Kalau kita baca dalam surah apa? Surah Ahzab Okey. Jadi dia ada ini special Zainab. Special Zainab, orang lain semua diakad oleh ayah masing-masing. Tapi Zainab ni dia diakadkan akad nikah tu. Diakadkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala direct. Zawwajnaka kan. Maknanya Allah cakap dalam tu kan dalam ayat tu. Lepas daripada Zaid ceraikan dia. Jadi peristiwa ni berlaku, peristiwa pengharaman ayat tadi kan lima tuharrimu ma ahallallahu lak ayat tu ayat pertama tu yang turun tu. Jadi maknanya Allah tegur Nabi SAW ni tak cerita tadi sebab tak baca terjemahan kan. Maknanya ayat ni ayat awal dia teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi telah mengharamkan apa yang halal sepatutnya pada dia kan. Jadi peristiwa ni berlaku selepas daripada dia kata yang riwayat yang kuat riwayat yang kuat mengatakan bahawa peristiwa ni berlaku selepas daripada perkahwinan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsy. Okey. Jadi sekarang kita tengoklah Zainab binti Jahsy ni yang berapa kahwin dia. Kita tengok satu-satu. Yang pertama dia kata Khadijah kan. Khadijah ni dia kahwin dengan Rasulullah SAW masa umur dia 25. Okay? Khadijah umur 25. Nabi umur 25. Khadijah pada masa tu ada pendapat kata umur dia 40 ataupun 40 lebih. Ada pendapat kata Nabi umur 25 dan ada pendapat kata Nabi umur 23. Tapi Khadijah pada masa tu umur dia 40.
ataupun 40 lebih dia kata. Dan Khadijah telah wafat sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Khadijah wafat. Okey, maknanya tak hijrah lagi. Dia tak hijrah lagi. Masa tu masih lagi di Mekah. Jadi masa tu dia kata Nabi tak kahwin lain selain daripada Khadijah, sehinggalah Khadijah telah wafat. Masa Khadijah wafat tu umur dia kahwin umur 40 lebih. Masa dia wafat umur dia 50 lebih. Okey? Anak 6 orang. Macam mana tu? Anak dia 6 orang anak bersama dengan Khadijah ni 6 orang. Maknanya umur 40 lebih dia dapat anak lagi. Umur 40 lebih sehingga umur 50 begitulah lebih kurang. 6 orang anak dia. Masa tu umur 50 lebih lah. Dia kata tajawazat. Tajawazat tu maksudnya melebihi 50 umur dia. Jadi dia dapat anak 6 orang kan. Maksudnya perkahwinan dengan Khadijah ni dikurniakan 6 orang cahaya mata. Kemudian selepas daripada kewafatan ni 3 tahun sebelum hijrah selepas daripada Khadijah wafat, Nabi berkahwin dengan Saudah binti Zam'ah. Okey, Saudah tadi kan, Saudah binti Zam'ah. Jadi Saudah binti Zam'ah dia kata dia ni tak adalah comel sangat, dia taklah memiliki kecantikan dia kata, dan taklah muda sangat. Tapi yang dimomokkan pada kita Saudah ni tua lah. Okey. Tapi sebenarnya dia tak tua sangat pun. Saudah ni dikata adalah merupakan armalah, janda kepada nama suami dia Sakran bin Amru. Dia ni Sakran bin Amru suami Saudah ni. Saudah. Jadi Nurhuda yatim. Kana zaujuha minas sabiqin ilal Islam. Maknanya nak kata Sukran ni adalah antara orang-orang yang awal masuk Islam kan, dan dia termasuk orang yang hijrah ke Habsyah juga. Min muhajir al-Habsyah. Lepas tu selepas daripada dia meninggal, dia kata Nabi pun berkahwin dengan Saudah ni. Saudah binti Zam'ah. Jadi Saudah ni nak cerita dia. Dalam ni tak ada cerita dia tak ada cerita. Dan kalau kita baca boleh carilah boleh cari terjemahan dia. Sebab saya pernah check lah Saudah binti Zam'ah ni umur dia dalam 30 lebih je. 30 lebih sebab dia tak cerita detail kan dia punya ni, sebab dia hidup lama Saudah ni dia hidup lama sampai umur Khalifah Umar rasanya tak silap. Dia dapat hidup lama. Tapi maknanya dia berkahwin ni semata-mata kerana dia nak jaga isteri, anak-anak Rasulullah. Okey. Sebab masa tu kan anak-anak kecil-kecil lagi kan. Dia armalah, dia janda. Tapi masa tu sebab anak-anak Nabi masih kecil belaka lagi masa tu kan. Ada 6 orang tu semua kecil-kecil lagi. Jadi sebab tu bila dia banyak masa dengan anak-anak tu. Dia banyak masa dengan anak-anak. Lepas tu bila Nabi kahwin dengan Aisyah, sebab itulah dia banyak masa dia diberi kepada Aisyah. Sebab dia jaga anak. Dia tak nak dia takut, dia tak nak diceraikan. Dia tak kisah pun, dia tak nak diceraikan, dia tak kisah pun. Jadi masa giliran dia bagi ke Aisyah. Ini yang kedua Aisyah. Nabi berkahwin dengan Aisyah lepas Saudah. Nabi berkahwin dengan Aisyah binti As-Siddiq, anak Abu Bakar, yang mana pada masa tu Aisyah ni masih kecil lagi. Dia kata dia tak bersama dengan Rasulullah kecuali selepas daripada hijrah. Maknanya dia tak sekedudukan lah. Maknanya dia tak berlaku perhubungan lagi kecuali selepas daripada hijrah. Jadi dia kata Nabi tak berkahwin dengan mana-mana pun anak dara kecuali seorang ni sahaja, Aisyah. Jadi dia kata Aisyah ni adalah merupakan isteri yang paling disayangi oleh Nabi SAW. Dikatakan umurnya pada masa tu, masa dikahwin. Orang Arab ni besar. Pada masa tu dia kata masa dikahwin tu umur 9 tahun. Okey. Umur 9 tahun. Lepas tu maknanya mungkin dia bersama dengan Rasulullah sebab 2 tahun lepas tu lah kan, lepas dia hijrah tu. Baru dia bersama dengan Rasulullah.
Lepas tu dia kata baqai itu ni Aisyah cakap baqiyat ma'ahu Aisyah sempat hidup bersama dengan Rasulullah. Bayangkan kan, maknanya Aisyah ni sempat hidup dengan Rasulullah. Dia kata tis'u sanawat, umur dia kahwin umur 9 tahun. Lepas tu dia hidup dengan Rasulullah 9 tahun 5 bulan sahaja. Bayangkan, 9 tahun 5 bulan sahaja dia boleh meriwayatkan banyak hadis. Okey? Kita boleh bayangkan lah, dia nak kata apa ni dari segi IQ Aisyah ni kan, maknanya budak yang cerdik lah, budak yang kuat ingatan dia kan, antara benda lah, mungkin antara kita kata antara hikmah kan, kenapa Rasulullah SAW mengambil Aisyah ni kan. Maknanya sebab kita kata semua ni rencana Allah kan. Allah yang merencanakan semua ni. Kalau tidak, kita tak tahu pun apa yang berlaku dalam rumah tangga Rasulullah. Maknanya kita tak, mungkin ada lah satu dua kan. Maknanya tak banyak lah. Jarang-jarang hadis yang isteri Nabi yang lain yang meriwayatkan. Hafsah adalah pernah dengar Hafsah yang meriwayatkan. Tapi isteri-isteri lain tu macam masing-masing je lah kan. Tapi hadis yang banyak diriwayatkan adalah daripada Aisyah. Jadi Aisyah sendiri yang menceritakan. Maknanya kalau kita baca buku-buku yang berkaitan dengan macam mana hubungan suami isteri, lepas tu cara kalau dalam ni kan, dalam buku-buku hadis-hadis yang berkaitan dengan benda-benda yang mandi hadas dan sebagainya semua tu, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Maknanya yang berlaku dalam rumah tangga Rasulullah, Aisyah yang banyak meriwayatkan. Sebab orang lain tak tahu kan. Orang lain tak tahu. Jadi Aisyah yang dia cerita pasal apa? Pasal dia mandi hadas kan. Dia mandi hadas, mandi berdua dengan Rasulullah dalam dalam bilik air dia kan. Dia cerita pasal bertukar-tukar cebok kan. Maknanya macam kita kata benda bergurau senda lah, sambil mandi bergurau senda kan. Jadi Aisyah yang cerita benda tu kan. Siapa nak cerita? Kan. Itu yang kita kata yang privacy tu. Benda-benda yang kita kata paparan khusus kan. Maknanya benda yang khusus kan. Benda yang khusus benda tu. Maknanya benda tu pun dicerita kan. Dia tak cerita dalam Quran kan. Benda tu maknanya kalau kita baca dalam hadis adalah benda tu cerita kan. Aisyah. Aisyah kan. Maknanya Aisyah yang meriwayatkan benda ni. Jadi tu dia kata daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Okey. Jadi tu special Aisyah lah. Sebab itulah maknanya Aisyah ni merupakan isteri yang paling disayangi oleh Nabi SAW. Jadi nak kata singkatlah masa dia kan. Maknanya masa dia Rasulullah wafat tu umur Aisyah masih muda lah. 9 tahun. Berapa lah? 9 berapa? 18. 18-19 tahun je umur dia. Kan maknanya masa Rasulullah meninggal tu umur dia 19 tahun macam tu je. Kan maknanya lebih kurang lah 19 lebih kurang 19 tahun. Masih muda lah kan. Tapi itulah maknanya dia tak boleh kahwin kan. Tak boleh kahwin sampai tu. Okey. Tu kemudian yang ketiga Hafsah Hafsah anak kepada Sayyidina Umar. Ni dua sahabat yang besar lah. Abu Bakar dan juga Umar. Hafsah binti Umar. Yang mana dia kata dia kahwin selepas daripada hijrah. Jadi lebih kurang lepas 3 tahun lah kan. Lepas 3 tahun daripada dia kahwin dengan Aisyah. Lepas tu kahwin dengan Hafsah. Jadi Umar, okey. Jadi Hafsah ni pun janda Hafsah ni janda. Jadi dia kata sayyiban tazawwajha sayyiban. Selepas daripada Umar ni sebelum dia berkahwin dengan Rasulullah, dia offer anak dia kan. Lepas anak dia dah janda kan, dia offer anak dia kepada Abu Bakar. Lepas tu offer juga kepada Osman. Jadi dua-dua ni diam je. Tak sanggup lah. Abu Bakar diam, Osman pun diam. Maknanya tak nak kan. Ni sebelum turun syariat maknanya sebelum turun syariat yang limitkan 4 orang tu. Jadi Umar pun tak sanggup, Osman pun tak sanggup. Lepas tu Nabi SAW janji, dia kata wa'adahu, Nabi SAW janji dengan Umar, dia kata yang lebih baik daripada kedua-duanya, lebih baik daripada Abu Bakar dan lebih baik daripada Osman kan. Lepas tu Rasulullah pun kahwinlah dengan Hafsah. Yang ketiga Kemudian yang keempat Zainab binti Khuzaimah. Okey, Zainab binti Khuzaimah ni
Dia kata isteri yang pertama sepupu Rasulullah, Haris bin Abdul Muttalib. Haris bin Abdul Muttalib. Bukan sepupu. Dua pupu dua pupu. Sepupu lah, sepupu. Okay. Haris ni adik-beradik ayah. Okay. Haris ni adik-beradik ayah Nabi kan. Haris bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Haris ni, Ubaidah ni sepupu Rasulullah SAW. Lepas tu bila Zainab binti Khuzaimah ni, suami dia meninggal, dia pun berkahwin dengan Rasulullah SAW. Tapi nak katanya Zainab ni tak lama kan. Dia hidup sekejap je dengan Rasulullah, lepas tu dia wafat. Jadi ni satu-satunya isteri Nabi yang wafat sebelum Nabi. Okey. Ni lepas daripada Khadijah kan. Yang kahwin selepas daripada Khadijah. Lepas tu dia wafat sebelum Nabi wafat. Zainab binti Khuzaimah ni. Okey, kemudian seterusnya Ummu Salamah yang ke-4. 3, 4, 5. Yang kelima Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ni dia kata suami yang pertama Abi Salamah. Dia luka dalam perang Uhud Jadi luka dia teruk lah. Dia kata berdarah-darah tak baik-baik sehingga dah dia wafat kan. Kemudian Rasulullah pun berkahwin dengan Ummu Salamah. Okey. Lepas tu dia tu dah. Ummu Salamah ni kan mak tu kan. Kan mak Anas kan? Bukan. Tak apalah, cek balik Okey, kemudian seterusnya yang ke-4, 5, 6, yang ke-6, inilah Zainab binti Jahsy yang tadi tu, yang kisah dengan apa ni tadi? Kisah dengan siapa tadi? Zaid. Kisah dengan Zaid kan. Okey, yang kisah dia dalam surah Ahzab yang dia cerita dalam surah Ahzab. Kisah dia yang Allah SWT Nabi arahkan supaya Zainab ni berkahwin. Ni arahan Nabi kan. Zainab ni sepupu Nabi. Zainab binti Jahsy ni sepupu Nabi. Lepas tu Nabi suruh dia. Tapi Zainab ni dia orang orang bangsawan ni, maknanya orang kaya. Orang kaya. Lepas tu Nabi arahkan dia supaya berkahwin dengan maula dia. Kan Zaid ni bawah ni lah orang suruhan Nabi kan. Maula bawah jagaan Nabi yang berkhidmat dengan Nabi SAW. Nabi jaga dia Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah kan. Yang kehilangan. Sebelum tu orang panggil Zaid bin Muhammad. Tapi bila turun ayat yang suruh nasabkan anak kepada bapa asal, jadi Zaid bin Harisah. Tukar ayah dia nama Harisah. Okey. Nabi ambilkan dia, jadikan dia sebagai anak angkat. Lepas tu dia pun diarahkan supaya berkahwin dengan Zainab. Zainab pun berkahwinlah dengan Zaid ni dalam keadaan terpaksa kan. Dalam keadaan terpaksa lah. Sebab Allah dan Rasul dah putuskan. Jadi dia terpaksa dah terima. Tapi hati dia tak reda. Bukan hati dia tak reda. Dia terpaksa juga reda kan. Tapi hati dia dia tak boleh kan. Tak boleh, tak terbuka. Tak terbuka kepada Zaid ni. Jadi tak berlaku apa-apa lah. Jadi duduklah serut sebumbung tapi tak berlaku apa-apa. Zaid pun jadi pening dah kan. Last kali pergi tukar kat Nabi, Nabi suruh, Nabi kata sabar kan. Sehinggalah turun ayat tu dalam surah Ahzab kan. Okey. Lepas tu cerailah dia, lepas tu Allah nikahkan. Dalam surah Ahzab tu ada cerita yang lepas daripada Zaid pisahkan, lepas tu terus Allah zawwajnaka, Allah nikahkan Zainab binti Jahsy dengan Nabi SAW. Jadi Zainab ni salah seorang isteri yang dikata jamilah wadi'ah lah. Maknanya ada rupa lah ada rupa yang cantik, cerah kan. Dan Aisyah dikata rasa macam saingan dia lah. Antara saingan Aisyah sebab comel kan. Jadi satu dia ada rupa, dan satu lagi sebab nasab dia kan. Dia ada nasab keturunan juga dengan Rasulullah SAW. Wahya bintu ammatiha. Okay. Kemudian yang ke-7
yang ketujuh Juwariyah. Juwariyah binti Al-Haris. Jadi Juwariyah binti Al-Haris ni dia kata anak kepada ketua Bani Mustalik. Bani Mustalik ni Bani apa ni? Mustalik. Yahudi ketua Bani Mustalik Yahudi selepas daripada perang Bani Mustalik. Ni ada kisah dia lah, kisah Juwariyah ni kan. Asalnya dia tawanan dia tawanan perang. Juwariyah ni asalnya tawanan perang. Lepas tu masa bahagi-bahagi tu kan biasa tawanan perang ni dia akan bagi kan. Hamba-hamba yang dapat daripada peperangan tu dia akan bagi-bagi ni. Jadi Juwariyah ni dia termasuk dalam pembahagian saham dapat ke Sabit bin Qais jadi dia tak nak kan, dia tak nak duduk dengan Zaid bin dia tak nak duduk dengan Sabit bin Qais ni. Lepas tu dia katib maknanya dia nak membebaskan diri dia. Dia kata katabahu maknanya dia nak membebaskan diri dia. Tapi dia kena bayar lah. Ni hamba mukatab ni dia kena bayar, maknanya bila dah bayar baru dia boleh bebas. Jadi Juwariyah ni pun antara perempuan yang dia kata cantik juga. Imra'ah hilwah, maknanya manis, mali'ah, banyak ni manis, maknanya rupa dia tu sangat menggoda lah dia kata kan. Mali'ah, malahah, mali'ah, malahah, maknanya orang tengok orang boleh tergoda lah. Dia kata kan, la yaroha ahadun illa akhazat, maknanya mana-mana lelaki yang melihat dia mesti bercita-cita nak jadikan sebagai seorang isteri, sebagai isteri dia. Nak ke dia lah. Jadi kat sini dia datang kepada Nabi SAW. Maknanya Juwariyah ni datang kepada Rasulullah SAW nak minta tolong supaya kitabah kan, nak bebaskan dia. Jadi Aisyah ni hadis Aisyah lagi. Jadi Aisyah mencerita Aisyah menceritakan ni kisah dengan Juwariyah ni. Aisyah menceritakan, dia kata aku wallahi dia kata demi Allah aku dia kata ma huwa illa an ra'atha ala bab hujrati. Aku mula-mula dia kata ni Aisyah cakap aku mula-mula tengok dia duduk tepi pintu bilik aku tu, dia kata aku dah start benci dah. Dia dah start ada perasaan cemburu kan. Wa araftu, dan aku tahu dia kata dan maknanya dia dah terklik lah. Ni Aisyah tu dia dah agak-agak lah. Dia kata araftu annahu sayara minha ma ra'aitu, maknanya dia dah dalam kepala dia kata mesti Nabi ni mesti berkenan ni, macam tu lah. Okay, sayara minha ma ra'aitu, maknanya Nabi mesti berkenan ni nampak perempuan ni kan. Lepas tu Juwariyah pun masuk. Juwariyah ni masuk ke rumah Aisyah masa tu, rumah Nabi lah. Jadi dia kata ya Rasulullah, ana Juwariyah, dia kata wahai Rasulullah, saya adalah Juwariyah binti Haris bin Abi Sorar, ketua kaumnya. Aku telah ditimpa bala, dia kata kan. Apa yang menakutkan aku adalah, dia kata lepas tu Nabi tanya kan, asabani minal bala ma lam yakhif alaika fa waqa'tu fi sahmi, itulah dia kena tawan semua tu. Lepas tu dia telah terjatuh dalam bahagian Sabit bin Qais kan. Lepas tu dia kata dia cuba untuk bebaskan diri dia. Aku nak minta tolonglah daripada kamu kan untuk bebaskan aku. Lepas tu adakah dia kata, lepas tu Nabi cakap hal laka min khairi min zalika, adakah kamu ada yang lebih baik daripada itu? Adakah kamu, maknanya kita adakah kamu mahu apa yang lebih baik daripada itu? Kan? Jadi kat sini Juwariyah tanyalah apa dia? Ma huwa ya Rasulullah qala aqdi anka kitabataka wa atazawwajuka, kan? Aku bebaskan kamu dan aku kahwinkan kamu. Aku mengahwini kamu. Lepas tu Juwariyah ni terus terima kan. Ya, na'am ya Rasulullah. Dia pun terimalah, lepas tu dia kahwin dengan Rasulullah. Okay, 3 orang. Lepas tu waktu 3 orang tu lah, maknanya tu kisah-kisah cemburu lain lah kan. Okay, kemudian yang ke-8 Yang ke-8 Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Okay, Ummu Habibah binti Abi Sufyan ni beliau berkahwin selepas daripada perang Hudaibiyah. Okay, jadi Ummu Habibah ni adalah merupakan muhajirah muslimah, maknanya dia salah seorang daripada
perempuan muslimah yang berhijrah ke Habsyah kan. Ingat kan, maknanya sebelum hijrah ke Madinah tu kan orang Islam hijrah ke Habsyah dulu. Jadi Ummu Habibah ni salah seorang daripada yang berhijrah. Dia asalnya dia berhijrah bersama dengan suami dia lah, Abdullah binti apa lupa. Apa siapa ingat? Entah. Abdullah binti Jahsy. Okey. Asalnya okay, kata, tapi suami dia murtad dia kata Abdullah binti Jahsy ni bukan adik-beradik Zainab ni. Jahsy banyak tapi ni bukan adik-beradik Zainab. Abdullah binti Jahsy ni asalnya di Islam lah, di hijrah bersama-sama dengan siapa nama anak Abi Sufyan, Ummu Habibah ni, siapa nama dia? Ummu Habibah tu gelaran, apa nama asal dia? Ummu Sulaim Jah. Yang lain. Ramlah binti Abi Sufyan. Oh. Okey. Nama asal dia, nama asal Ummu Habibah ni adalah Ramlah binti Abi Sufyan. Okey. Jadi selepas daripada suami dia murtad best juga kisah ni, kisah Ummu Habibah ni Ramlah binti Abi Sufyan ni. Lepas daripada suami dia murtad, lepas tu Nabi pinang dia kan. Jadi yang pinang Ummu Habibah ni dia kata khatabah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pinang dia tapi mahar dibayar oleh Najasyi. Masa ni Najasyi dikatakan dah masuk Islam lah. Tapi dirahsiakan kan. Najasyi dah bayar. Dia punya ni kita boleh baca maknanya kalau cantiknya boleh juga kalau nanti buat sesi masa saya sibuk nanti. Next minggu depan kan. Boleh. Kita baca kisah isi-isi Nabi ni. Seorang-seorang. Seorang-seorang. Jadi mahar dia dibayar oleh Najasyi 100 ekor unta. Bayar 100 ekor unta, satu ekor unta berapa? Mahal tu. Beribu. 1 ekor unta berapa harga dia? Jadi kalau 100 ekor unta berapa kan? Jadi mahar dia dibayar oleh Najasyi di Habsyah kan. Jadi lepas Nabi dia bersama dengan Nabi selepas Nabi dah hijrah ke Madinah Okey, ja'at min hunaka ila al-Madinah. Okey. Kemudian seterusnya yang ke-9 iaitu Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ni pun ketua ni juga ketua Bani Nadir Zaim Bani Nadir. Selepas daripada perang Khaybar, selepas daripada Hudaibiyah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ni okey. Tak payah nak kata kisah dia ni Sofiyah ni selepas daripada berlaku peperangan dia kata dia dibawa oleh Bilal dengan ada seorang lagi tawanan dia kata dibawa oleh Bilal. Lepas tu dia melalui inilah celah-celah mayat-mayat Yahudi yang telah mati kan. Lepas tu yang bersama dengan Sofiyah tu ada tawanan seorang lagi yang bersama dengan Sofiyah tu dia kata falamma ra'atuhum allati ma'a Sofiyah saqat, dan dia menjerit kan. Macam macam dia kata kena sampuk. Macam kena histeria kan. Histeria. Sakat wajahaha, dia macam itulah mencakar-cakar muka dia. Lepas tu dia ambil tanah kan. Dia ambil tanah, cakar-cakar muka, koyak baju, lepas tu ambil tanah, ditabur atas kepala kan. Macam dia orang kerasukkan macam tu. Jadi dia kata Nabi kata "Du anni hazihi asy-syaitan." Dia kata cuba jauhkan daripada aku kan perempuan syaitan ni. Lepas tu Nabi suruh supaya wa amara bi Sofiyah. Lepas tu dia macam itulah dia ambil Sofiyah tu dia tolak dia suruh pergi ke belakang dia, lepas tu dia ambil ridah dia, kain selendang dia dicampur ke Sofiyah. Bila dia buat macam tu orang muslimin lain tahulah yang Nabi buat macam tu adalah Nabi macam dia cuk lah kan. Istafaha li nafsihi, maknanya Nabi nak ambil untuk dia lah, untuk diri dia. Faqala Rasulullah SAW, lepas tu Nabi pun cakap kat Bilal, kena marah lah sikit kan. Dia kata apa yang sampai kepadaku ketika melihat Yahudi tadi, dia kata dia tegur lah, Nabi tegur dia tegur Bilal, dia kata adakah telah tercabut daripada kamu sifat rahmah kan. Maknanya cara Bilal tu macam
tak ni lah kan, tak rahmah maksud tak rahmah tu maknanya tak jagalah sensitivity kan. Sebab tu kan suami-suami diorang, anak beranak diorang kan yang bergelimpangan tu. Jadi maknanya sepatutnya ia kena tak boleh lah lalu kok mayat-mayat tu, ia kena lalu lain lah kan. Ketika mana dia kata itu hina tamurru bi amrat ni. Okay, maknanya sebab ni laki-laki, maknanya laki-laki mereka kan, maknanya itulah family mereka semua tu yang mati tu yang menyebabkan dia macam apa ni, histeria tu. Okay. Lepas tu yang ke 10 yang ke 10 10 ke 11 dah ni. Yang ke 10, okey. Okay. Maimunah binti Al-Haris bin Huzni, okey. Maimunah ni adalah merupakan khalah, maknanya mak saudara kepada Khalid Al-Walid dan juga Abdullah bin Abbas. Dia berkahwin, dikatakan qabla Rasulullah, maknanya sebelum berkahwin dengan Rasulullah. Dia ni berkahwin dengan Abi Rahim bin Abdul Uzza. Ni adalah ada kata nama Rahim, ada kata nama Khuwaitib. Okey, tu je yang 10 orang. Lepas tu nak katanya setiap isteri-isteri Nabi SAW tu dia kata ada kisah dan ada sebab kenapa berlaku perkahwinan tersebut. Kecuali Zainab binti Jahsy, dia kata. Nak kata mereka semua ni, dia kata mereka semua ni, maknanya isteri-isteri yang 10 orang ni, dia kata selain daripada Zainab binti Jahsy, Juwairiyah, dia kata yang lain tu taklah muda sangat. Okay? Taklah muda sangat dan taklah ada rupa sangat. Rupa maksudnya tak ada rupa tu tak cantik sangat lah. Maknanya yang cantiknya Juwairiyah dengan Zainab dan juga Aisyah lah, 3 orang tu. Jadi 3 orang tu dah bersaing kan. Bersaing dari segi kecantikan lah. Jadi ini lah dia kata kan Aisyah ni adalah merupakan isteri yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Dia kata sehinggalah dia kata kedua-dua ini antara faktor dia kata maknanya sebab ada kecantikan, muda lagi. Inilah antara dia kata faktor emosi emosi. Tarikan ni dia kata last tu pengarang ni dia kata bukanlah nak cerita benda ni, dia kata kan. Tapi bila kita perhatikan, dia kata kan bila kita perhatikan Aisyah, ni ada kisah dia kan. Mana contoh dia kata yang sebab benda ni diperhatikan oleh Aisyah kan, apa ni, pada Juwairiyah kan. Kan dia kata masa tadi kan, masa dia duduk kat pintu bilik aku tu kan, pintu rumah aku tu pun aku dah rasa benci dah kat dia kan. Mesti Nabi berkenan ni. Maknanya dia dah datang dalam, dah mikir kan. Maknanya benda tu Nabi taklah lagi sebut nak kahwin kan. Tapi maknanya Juwairiyah tu baru je sampai duduk kat muka pintu dia, dia dah apa, gatal dah mindset dia punya tu. Maknanya dia dah terfikir dah Aisyah ni. Itu dia kata la hazathu kan. Maknanya nak kata yang diperhatikan oleh Aisyah pada Juwairiyah. Kemudian dia kata juga pada Zainab tu kan. Okey, kemudian seterusnya habis tu. Ni semua ni. Okey, Khadijah, Saudah binti Zam'ah, Aisyah, Hafsah, Zainab binti Khuzaimah. Ni yang wafat sebelum Nabi kan. Kemudian Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, lupa yang Ummu Habibah tadi tulislah nama, catatlah. Nama sebenar dia Ramlah. Ramlah binti Abi Sufyan. Ummu Habibah tu gelaran. Juwairiyah, Zainab binti Jahsy sepupu Nabi, Juwairiyah ni Bani Mustalik kan. Sufiyah binti Huyai Bani apa? Ni Yahudi juga. Nadir. Dua ni daripada ketua Bani Nadir, ketua Yahudi, ketua kaum Yahudi. Kemudian Maimunah yang last sekali. Jadi kat sini katanya Rasulullah SAW hidup bersama dengan isteri dia kata sebagai manusia. Manusia yang diutuskan. Basyaran Rasulah. Kan dalam Quran kan. Basyaran Rasulah. Kama khalaqahu Allah. Kama amarahu an yakulu. Kul subhana rabbi. Hal kuntu illa
basyarur rasulah. Kan maknanya maha suci engkau ya Tuhanku. Tidaklah aku, dia kata, kecuali aku ni adalah manusia biasalah yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Maknanya bila manusia ni kita kena ada mindset lah, kan. Manusia ni nanti akan berlaku lah sifat-sifat manusia tu, kan. Marah, benci, suka, apa-apalah, semua emosi manusia tu, kan, akan berlaku lah. Okey. Alhamdulillah. Jadi dia kata manusia yang paling lembut. Ni nak cerita pasal Nabi lagi lah. Kan, maknanya diiktiraf oleh isteri-isteri dia. Yang Nabi ni adalah merupakan manusia yang paling lembut, dia kata, yang paling banyak senyum. Okay. Jadi ni Aisyah dah cerita. Ni sampai dia kata dalam kehidupan madiyah, kehidupan madiyah material, dalam kehidupan material dia kata kebanyakannya kehidupan Nabi ni dia kata cukup-cukup saja. Maknanya cukup makan lah, tak adalah berlebih-lebih macam kita, kan. Maknanya kadang-kadang dapur pun tak berasak, kita kan selalu dengar, kan. Hatta dia kata sekali pun dia kata selepas daripada berlakunya pembukaan, kan, pembukaan negara-negara Islam yang baru, dia kata, dan masa tu dia kata orang Islam dah banyak dah dapat harta rampasan perang dan juga fight, kan. Tapi still juga Nabi hidup macam tu, kan. Hidup kafah maknanya cukup. Maknanya macam kita kata cukup kan, tak ada yang berlebih, kan. Sampai kadang-kadang terpaksa berbagi, kan. Orang mari minta sedekah, terpaksa berbagi dengan rotinya, dengan kurmanya, kan. Okey. Jadi ni Nabi kata berlaku dalam surah Ahzab ada cerita kisah selepas daripada berlaku peperangan ni dan masa tu dah banyak harta rampasan perang. Dia kata dalam surah Ahzab dia kata ada berlaku minta, dia kata kisah talabahunna, maknanya isteri-isteri Nabi ni yang ramai tu masing-masing berpakat, kan, untuk meminta lebih sikit lah dalam bab nafkah, kan. Jadi lepas tu berlakulah dia kata tapi last kali berakhir dengan pemilihan, kan. Nabi offer mana nak kena cerai tapi dapat pampasan dunia, kan, ataupun nak Allah dan Rasul wa darul akhirah, kan. Jadi maknanya kalau cerai dapatlah matang tu, dapatlah kesenangan, tapi kena cerai, ataupun nak Allah dan Rasul, maknanya hidup yang sederhana tapi dapat Allah dan Rasul, kan. Tapi nak katanya semua memilih, dia kata fakhtarna Allah wa rasulahu wa darul akhirah. Okey. Ni dalam surah Ahzab. Nanti itulah maknanya kalau ada kesempatan next kita akan baca surah Ahzab pula. An-Nur dah habis dah. Okey. Kemudian seterusnya kita baca sekali lagi, iaitu ini tak masuk ayat lagi ni. Okey. Dia kata okey. Suasana kehidupan rumah tangga Rasulullah. Dia kata manusia biasa, kan. Kerana manusia biasa tidak sunyi dari panggilan manusiawi. Dari jiwa isteri-isteri Nabi, pergolakan masalah hati antara mereka. Isu Aisyah dengan Juwariyah, isu Aisyah dengan Safiyah, okay. Isu minta nafkah lebih, okay. Ada kisah kat sini. Dia kata ni antaranya, antara pergolakan yang berlaku ni, iaitu yang pertama kisah Aisyah yang tadi tak cerita detail, kan. Yang kita kisah Aisyah. Innaha karahat. Maknanya dia kata ni nak kata antara benda sebab dia manusiawi, dia manusia biasa dan isteri Nabi pun manusia juga, kan. Dia ada perasaan tu memang ada lah, kan, sebab dia bukanlah malaikat, kan. Jadi adalah perasaan, lebih-lebih lagi lah bila hidup dalam keadaan bermadu, kan. Jadi dia kata sebab dia cakap, kan, ni sini Aisyah sendiri yang cakap ni, daripada Aisyah Aisyah daripada radhiyallahu anha, bahawa dia kata annaha karihtu, dia kata sesungguhnya aku telah benci, kan, aku telah benci Juwariyah semata-mata dia kata mujarrad ru'yatiha, semata-mata aku tengok dia, kan, tengok kelibat Juwariyah tu, lamma tawaqqa'tu min istilah, mesti Nabi cenderung kepada ni, kan, dia dah agak dah, mesti Nabi cenderung kepada, sebab dia tengok tu dia dah tak rasa cemburu, dia dah agak dah bahawa Nabi tu akan cenderung kepada
Juwariyah tu. Iza ra'aha. Tapi dan memang betul dia kata wasahha kan, dan memang betul apa yang aku jangkakan. Fi'lan kan. Jadi demikianlah dia kata dia telah meriwayatkan. Dan juga dia kata demikian juga Aisyah meriwayatkan. Dia kata ruwiyat hiya nafsiha, dia sendiri meriwayatkan kisah yang berlaku kepadanya dan juga dengan Sofiyah. Kisah Aisyah dengan Sofiyah. Yang mana dia bergaduh dua orang ni. Dua orang ni Aisyah dengan Sofiyah saya tak warna ke pula Jadi satu tadi dengan Juwariyah, satu lagi dengan Sofiyah Jadi dia berlakulah pergaduhan dengan bukan berlaku pergaduhan, maknanya adalah benda kan yang tak kena dengan Sofiyah ni. Lepas tu Aisyah ni cakap kat Nabi. Dia kata qultu din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Aisyah meriwayatkan apa yang dicakap kat Nabi. Dia kata hasbaka min Safiyah kaza wa kaza kan. Maknanya dia kata hati-hati kamu daripada Safiyah. Dia kata gini-gini kan. Dia tak detailkan lah dia cakap apa kan. Tapi dia kata qala rawi ada yang meriwayat cakap maksud kaza wa kaza tu yang dimaksudkan oleh Aisyah adalah dia kata Safiyah ni qasirah. Safiyah ni pendek dia kata. Rendah. Jadi macam dia menghina lah kan. Maknanya Aisyah ni macam seolah-olah menghina apa ni? Aisyah ni seolah-olah menghina Safiyah ni. Jadi Nabi SAW cakap ke Aisyah, dia kata laqad qulti kamu telah berkata satu kalimah, dia kata kalimah lau mazzajat bima'il bahri, kalau seandainya dicampurkan dengan air laut, dia kata nescaya akan bercampur, dia kata kan. Maknanya bisanya kata-kata Aisyah tu. Dia tuduh dia cakap dia bukan tuduh, dia herdik ataupun dia hina kan, dia macam seolah menghina Safiyah lah. Ni Aisyah sendiri Aisyah sendiri yang cakap, yang dia pernah cakap ke Safiyah macam tu. Lepas tu Nabi balas macam tu kan. Nabi kata kata-kata kamu ni kalau dicampur dengan air laut sekali, dia kata dia akan tercampur, maknanya akan merubah warna tu. Okey. Ni kisah Aisyah dengan Safiyah. Kemudian dia kata demikian juga dia kata diriwayatkan bahawa ni Aisyah juga meriwayatkan kisah diri dia sendiri masa ayat pemilihan tu. Masa bukan dia kata tadi kan ada kisah tu kan, kisah isteri-isteri Nabi meminta tuntutan nafkah lebih kan. Jadi bila turun ayat takhyir tu, turun ayat yang bagi pilihan isteri-isteri ni nak pilih Allah dan Rasul ke ataupun nak kena cerai dan dapat pampasan kan. Jadi aku pun memilih. Aisyah pun ceritalah, dia kata faktarat hiya. Maknanya Aisyah telah memilih Allah dan Rasul dan darul akhirah. Maknanya Nabi pergi kat dia dulu kan. Nabi pergi kat Aisyah dulu. Lepas tu dia dan aku, dia kata Aisyah pun cakap lah, dan aku telah meminta daripada Nabi SAW supaya tidak memberitahu isteri-isteri yang lain tentang apakah pilihan aku kan. Dia pilih Allah dan Rasul dan hari akhirat. Jadi dia pesan kat Nabi, jangan cerita apa yang aku pilih ni kepada isteri-isteri lain. Jadi kat sini macam seolah-olah dia nak monopoli jugalah. Wa zahara lima talabat haza. Jadi Nabi cakap apa kat dia? Dia kata innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memutuskan aku untuk menyusahkan, tapi sebaliknya Allah memutuskan aku mualliman muyassiran. Sebagai guru, Allah mengutuskan aku sebagai guru dan juga untuk memudahkan. Tidak akan ada, dia kata, seorang perempuan daripada mereka yang bertanya aku terhadap apa yang kamu pilih, malaikat aku akan memberitahunya. Nabi cakap macam tu. Okey. Cukuplah untuk hari ni. Wallahu a'lam. So lelah dah. Nanti kita sambung. Tapi minggu depan mungkin tak ada kot insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Serah baliklah kepada pengerusi. Dah pukul 4 kot Okey, barakallahu fiik Kak Su. Sebelum saya tutup majlis dulu, naklah kita dengar sikit daripada bonda-bonda kan. Apa yang bonda-bonda terkesan lah daripada pengisian ustazah tadi berkenaan dengan surah At-Tahrim. Boleh ke saya jemput?
Kita belum masuk ayat lagi kita baru mukadimah dia. Oh, mukadimah. Puan Norida nak kongsikan sedikit? Boleh jugalah. Kalau kita tengok isteri-isteri Nabi ni, ialah susah jugalah kalau bagi saya lah kan. Sebagai manusia biasa, kita ni orang perempuan, tengok Aisyah bagaimana dia melalui kehidupan bermadu. Susah kan? Bermadu, sharing kasih sayang. Lepas tu ada perasaan cemburu dan sebagainya. Memang susahlah untuk dilalui. Kalau saya pun rasa tak boleh nak hadapilah keadaan macam tu kan. Sukarnya. Tapi apa-apa pun pilihan kita mestilah Allah dan Rasul kan. Itu je lah. Alah nak sambung ke? Nak sambung maknya. Tak ada Kak Su. Saya tengah duk tanya Kak Ija tu makan apa, sedap dia kunyah-kunyah. Biskut lah petang-petang. Saya terkesan lah ada satu part yang Kak Su cakap tu tentang dalam hidup kita ni adakah kita ni Al-Quran yang pandu ke Quran yang dipandu, macam tu kan. Maksudnya macam kadang-kadang dalam hidup kita ni suka memilih lah. Bila kita nak apply Quran, bila kadang-kadang kalau sesuai kita apply lah Quran tu, kalau tak sesuai kita ikutlah kepala kita kan. Kita tak menggunakan Al-Quran tu untuk memandu kehidupan kita. Sedangkan bila tadi dalam Quran ni, dalam ayat surat At-Tahrim ni, Rasulullah SAW punya kehidupan rumah tangga tu macam kitabun maftuh kan. Nak katanya kenapa kehidupan Rasulullah SAW boleh dibuka sebagaimana sebuah kitab yang boleh dibaca kan. Sebabnya memang Rasulullah SAW dan seluruh ahli keluarga dia adalah satu ikon di mana kehidupan keluarga Rasulullah SAW ni betul-betul mengikut panduan Al-Quran. Mereka ni adalah satu contoh keluarga ideal di mana mereka adalah keluarga yang betul-betul dipandu oleh Al-Quran. Sebab tu Allah berani memaparkan kehidupan Rasulullah ni kepada kita kan, untuk kita ni contohilah keluarga ni kan. Kalau kita tengok teguran Allah tu direct kan, teguran Allah kepada Rasulullah direct, teguran Allah kepada isteri-isteri Rasulullah pun direct kan. So betapa hebatlah keluarga ni kan. Kalau kita ni kadang-kadang kena tegur macam dalam keluarga kan, kadang adik-beradik saling tegur-menegur pun kita kecil hati kan. Macam hebatlah macam mana Rasulullah SAW dan juga isteri-isterinya dia mengambil teguran daripada Quran tu dengan hati yang terbuka dan terus merubah dia, mengikut acuan Quran. Itu kehebatan keluarga contoh ni kan. Dan kita ni sepatutnya menghala ke arah keluarga contoh ni. Maksudnya dalam hal-hal bila mana kita nak buat keputusan dalam keluarga kita kena ikut Al-Quran kan. Macam mana Allah nak, macam mana Rasulullah tunjukkan kepada kita, itu yang kita nak buat lah kan. Walaupun mungkin kadang-kadang tu mungkin menyebabkan macam tak sama, tak sesuai dengan culture keluarga kita ke, tak sesuai dengan culture budaya kita secara masyarakatnya. Tetapi hebatnya keluarga ni adalah mereka ni memang betul-betul keluarga yang menunjukkan bagaimana cara hidup tu dipandukan Al-Quran. Bukannya sebaliknya kan. So saya rasa susahlah nak buat benda tu kan sebenarnya. Kita tak payah cakap jauh lah kan, dalam ahli keluarga kita sendiri pun kadang-kadang kita tahu dia buat salah, tapi kita nak tegur tu kan kadang-kadang nanti kecil hati, kadang-kadang
jadi gaduh besar kan, hanya sebab nak tegur benda yang betul. So kita kena pastikanlah dalam keluarga kita bila benda tu adalah benda yang sepatutnya ditegur ataupun macam benda yang sepatutnya memang benarlah di sudut sunnah dan Al-Quran ni, kita kena hidupkan. Tak kisahlah siapa-siapa kecil hati ke apa, kita kena pastikan bila dia datang kepada isu Al-Quran dengan sunnah, kita kena tegakkan. Benda-benda lain kita kena padamlah, kita kena ketepikan lah kan. Maksudnya, tapi tegur tu kenalah dengan cara yang hikmah kan. Jangan pula tegur tu macam tunjuk lagak pula kan. Macam kalau kita cakap dengan mak kita tu, kenalah sopan kan, berhikmah, tegur dengan lemah lembut kan. Macam itulah. Wallahu alam. Itu je lah yang saya nak tambah daripada apa yang Ustazah Suhaibah share tadi. Barakallahu fiik Kak Ala. Jadi sebelum saya tutup kan, tadi Kak Su hanya sempat kita masuk kepada mukadimah At-Tahrim kan, tapi banyaklah yang kita dapat kan, which is kita dapat satu gambaran yang Allah SWT ni memang nak menyucikan kan para isteri Rasulullah ni, supaya memang mereka ni dan kita memang betul-betul di-guide lah dengan Al-Quran tu, dan tidak mengikut segala emosi-emosi yang kita ada sebagai wanita tu kan. Even Rasulullah tu adalah seorang rasul, tapi dia tetap menjalani kehidupan bersama isteri tu sebagai manusia biasa kan, tetapi sebagai rasul. Dan kita akan tengoklah nanti kan, which is dalam sehari-hari hidup Rasulullah tu ada je isu-isu yang mungkin kita pun nanti akan lalui je kan, dan kita akan lebih tahulah lebih lanjut nanti macam mana Allah ni mentarbiah isteri Rasulullah ni secara direct lah kan, dan menyucikan emosi-emosi isteri-isteri Rasulullah tu, insya-Allah. Jadi kita jumpa next week dalam pengisian yang akan datang pula. So kita tangguh majlis dulu dengan tasbih kafarah dengan surah Al-As. Barakallah fiik Kak Su. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Salam. Terima kasih Ustazah Su. Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ustazah.